Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa dengan saya lagi View Motorsport yang menceritakan masalah kereta korang dan sebagainya. Harap korang yang tengok live saya ni minta like dan share kepada sahabat-sahabat semua. Yang belum tengok lagi boleh tengok dalam saya punya live ataupun dalam saya punya Facebook ataupun saya punya page. Boleh komen-komen, like dan support. Sebab hanya korang sahaja yang support saya boleh berjaya. Tanpa korang tak adanya saya. Kalau korang yang support saya, mesti saya akan naik. Sebab mana-mana pun hanya orang support saja. Kita hanya perlukan bantuan orang. Sebelum kita mulakan cerita pasal sebuah kenderaan Saga BLM, harap korang like dulu, minta share. Nanti saya akan ceritakan sebuah kereta Saga BLM, masalah brek kata owner. Harap korang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana kita berada sekalipun, minta korang masuk dulu. Korang masuk ya untuk like dan saya punya live, dan nak bertanyakan pasal kenderaan masing-masing, yang kenal ataupun tak kenal, boleh je WhatsApp dekat saya ataupun tengok saya punya Facebook Cik Zul, ataupun saya punya page View Motorsport. Minta korang kongsi dulu. Nanti saya akan ceritakan pasal sebuah kereta Saga BLM yang bermasalah brek. Kata owner masalah brek. Sebab brek dia dah berapa tahun tak pernah buat. Mungkin bawa tak sedap. Dah berapa lama tak, 2-3 minggu tak sedap. So dekon, so check dia punya brek. Sebab kereta dah lama. Dan nanti kita ceritakan pasal kereta ni, pasal kereta Saga BLM. Okey. Kalau kita nak cerita pasal kereta ni, kita mulakan dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terima kasih kepada yang masuk live saya tu, yang komen tu. Terima kasih banyak-banyak. Sebab korang, adanya saya dekat sini. Tanpa korang, tak ke mananya saya. Sama-sama kita kongsikan ilmu yang serba kekurangan ni, serba sedikit kita kongsikan kepada korang. Ilmu ni tak ke mana. Ada kita kongsi je. Ilmu yang tak seberapa ni, yang ni kita kongsi. Orang yang tak reti nak buat ke, boleh belajar buat sendiri. Boleh belajar buat sendiri. Cuma jangan beli spana dekat kedai RM2 je di Jahanam. Yang dah pandai, bolehlah tengok-tengok. Hanya kongsikan ilmu yang serba sedikit ni, kita kongsikan pada orang ramai lah. Okey. Kereta Saga BLM. Sebuah kereta Saga BLM, owner bagi tahu dia punya brek agak tak cantik dan tak sedap dia punya brek. Sebab dia punya brek, dia punya handbrake sekali pun owner tarik, sepatut tarik 2 kali ke 1 kali ke, sudah kereta tak bergerak, mesti takkan bergerak kalau handbrake dalam keadaan cantik. Tapi bila tarik, habis tarik, tetap bergerak juga kereta, tetap berjalan juga. So owner call, dia bagi tahu dia punya brake ada bermasalah, dan dia suruh cek lah. Dia datang suruh cek dia punya kereta. So belakang ni dia punya drum kita dah buka, kita dah tengok dia punya drum. So saya masuk balik nak tunjuk dekat korang supaya korang faham sistem brek. Okey, ni dia punya drum. Dalam tu dia ada brake pump dengan brake lining. Okey, kalau kita buka, kita boleh tarik buka, korang boleh tengok betapa banyaknya habuk. Ni habuk dari kesan daripada brake shoe ataupun brake lining. Dia punya habuk. Bila lama-lama kita tak pernah servis benda ni, kalau orang yang pakai disk belakang,
Tak perlu nak buka benda ni sebab dia tak ada brake drum belakang kalau yang pakai disk. Kalau yang pakai drum belakang yang tak pernah servis, boleh servis. Kalau entah macam ni habuk, elok servis. Sebab benda ni kadang-kadang orang buat alert ataupun tak buat alert. Benda macam ni, benda simple je. Okey, dia cakap dia punya handbrake, owner ni cakap dia punya handbrake tarik habis pun tapi tetap kereta masih bergerak juga. Nasib baik dia punya kereta auto, boleh masuk gear P, terus tak berjalan. Kalau manual tarik habis bergerak juga, alamatnya tetap atulah dekat tayar tu. Sebab walaupun tarik habis handbrake pun kereta masih tetap berjalan. Sebab dia punya brake belakang ni dah tak makan. Sebab berpuncanya dia punya brake pump. Okey, kalau korang boleh perhatikan, dia punya brake lining ni, bila kita tarik dia punya handbrake, ni dia punya tali kabel handbrake. Bila kita tarik handbrake dekat dalam kereta, benda ni akan berjalan. Ni dia punya batang ni mesti akan berjalan. Dan dia punya brake lining ni mesti akan terbuka. Dan kiri kanan akan terbuka. Macam mana pun dia akan terbuka dan akan terkenanya dekat dia punya brake drum. So kalau benda ni tak bergerak, kita tarik macam mana pun, tarik habis pun, kalau benda ni tak bergerak, macam mana sekalipun kita tarik pun sampai habis terus, sampai dia punya handbrake tu terus naik tegak pun, kalau benda ni tak, dia punya brake lining ni tak bergerak, sistem brake pump jam ataupun bocor, brake takkan makan macam mana pun. Dia punya handbrake macam mana pun tak akan makan. Kereta tak akan stay bergerak kalau dia punya brake lining tak bergerak untuk terbuka. So kalau kita tarik dia punya handbrake, benda ni, batang ni akan bergerak sebab dia ada kabel. Dan brake line ni dia akan terbuka dan akan terkena dekat dia punya brake drum. So kalau korang boleh tengok, perhatikan, ni dia punya brake pump. Kalau korang tengok, kalau korang boleh tengok, dia punya brake shoe ataupun brake line ni mesti kita tolak macam ni. Dia mesti nak bergerak masuk ke dalam. Yang ni kita tolak dengan screwdriver sekalipun, dia dah jam, tak masuk ke dalam. Jom korang tengok. Kalau korang tengok, ni sebelah sini kita tolak, adakah dia masuk? Sama juga, stay. Walaupun tolak agak kuat sekalipun, dia punya brake line ni ataupun brake shoe tak masuk ke dalam. Tak masuk ke dalam, mesti brake pump ni bermasalah. Nanti korang perhati, saya telah buka dia punya brake pump, tengok macam mana. Kalau korang boleh perhatikan, tengok, saya bagi dekat sikit. Dia punya brake pump dah terlampau karat, agak karat, sangat kuat, sangat kuat. Yang sebelah sini, sebab dalam ni dia mengandungi minyak brake pun ada dalam ni, dan dia ada piston dalam ni, dan dia ada OC dalam ni. Dia ada OC untuk tak nak bagi bocor sekali dia punya piston dalam brake pump. So kalau korang tengok macam ni dah berkarat, mesti benda ni akan jam. Ni sebelah sini, kita buka sebelah sini, korang tengok, korang boleh nampak benda ni dah lama tak servis. Tu yang terjadinya karat macam ni. Ni sebelah kanan. Sebelah kanan korang boleh tengok sangat-sangat berkarat. Benda ni karat sangat teruk. Ni berpunca sebab kereta dah terlalu lama tapi tak pernah servis. Kalau yang korang beli kereta second hand ke apa, nak beli kereta second hand, elok check lah brake. Brake mesti wajib utama untuk kita check, sebab brake nyawa kita. Sebab ini punca utama. Kita bawa kereta laju ke slow ke, brake yang wajib kita tekan. Kalau brake tak ada, tak ke mana lah, kita tak tahu pergi ke mana. Tu saya cuma bagi nasihat lah. Kalau brake, seeloknya check lah. Beli kereta second hand ataupun kereta second hand sekalipun, ataupun kereta kita dah pakai lama, brake mesti wajib check. Macam mana sekalipun, cari bajet untuk check brake. Sebab brake adalah benda paling utama untuk kita jaga. Ni yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan.
Yang sebelah kanan brake pump dah out. Sebab dah karat, kita tolak dengan screwdriver sekalipun, dia punya brake pump dah jam. Tak bergerak. Tak masuk ke dalam. Kalau kita tengok dah jam. Jom kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri saya dah buka. Nanti kita akan servis balik. Kita basuh balik dengan air sabun. Basuh dengan air, tolak. Basuh dengan air sabun. Nanti kita akan servis balik. Hemat angin untuk bagi dia bersih balik. Kalau sebelah sini saya sudah buka. Yang sebelah sini pun sama juga. Kalau kau tengok dia punya brake pump, dah keluar karat. Yang sebelah sini jam dengan bocor. Tengok, kau boleh tengok. Karat sangat kuat. Ni benda ni terjadi sebab kereta tak pernah buat brake. Tak pernah check brake. Jadinya macam ni. Kau boleh tengok. Saya dah keluar dia punya piston. Tengok. Dekat dalam sangat kuat. Kalau korang beli kereta second hand ke ataupun pakai kereta dah lama, seeloknya brake tu check lah. Kalau korang boleh perhatikan, sebab apa dia boleh terjadinya macam tu? Sebab apa boleh terjadinya macam tu? Brake jadi jam, brake berkarat, bocor, sebab apa? Mesti sebab paling utama kita boleh fikir, kita boleh alert, boleh fikir-fikir, mesti dia sebab dia punya minyak. Kalau minyak bersih, mesti tak akan jadi bocor, mesti tak akan jadi jam, dan tak akan terjadi karat. Okey. Jom kita tengok dia punya minyak brake. Macam mana dia punya minyak brake? Kita boleh tengok dia punya, kita tengok dia punya minyak brake macam mana. Okey. Kalau korang boleh tengok. Tengok betapa kotornya minyak brake. Minyak brake betapa kotor. Korang boleh tengok dekat dalam minyak brake dah kotor, dah karat, sangat-sangat kotor. Sangat-sangat kotor lah dia punya minyak brake. Sebab minyak brake ni mungkin tak pernah tukar ataupun tak pernah flashing. Sebab nampak agak sangat kotor. Sebab minyak brake ni, macam mana korang pakai sekalipun minyak brake walaupun bersih ke ataupun dah kurang bersih ataupun hitam sedikit ke, minyak brake hanya limit selama 2 tahun sahaja. Korang boleh pakai minyak brake itu selama 2 tahun sahaja. Sebab minyak brake ni kita boleh pakai 2 tahun sebab apa? Sebab minyak brake walaupun korang tutup sekalipun dengan penutup ni, korang tutup sekalipun dah tak ada lubang-lubang, tapi sebab apa dia boleh jadi berkarat macam ni? Jadi kotor macam ni. Tu yang saya cakap, minyak brake kalau ikutkan limit dia hanya 2 tahun saja. 2 tahun kita kena tukar lain. Flashing balik, bleeding balik, 4 tayar, masuk minyak baru. Sebab minyak brake ni dalam masa 2 tahun tu dia akan menyerap lemapan udara. Walaupun kita tutup sekalipun dengan penutup ketat sekalipun, dia akan menyerap lemapan udara. Dalam masa 2 tahun, kira-kira dalam dia punya tank brake tu mesti ada air sebanyak 13%. Tu yang kita fikir, sebab apa minyak boleh jadi karat, sebab apa minyak boleh jadi hitam, sedangkan kita ada penutup ni kita ada. Tapi sebab apa kita tutup? Memang ketat lah, tutup ketat, tapi minyak jadi kotor, minyak jadi hitam. Tu yang kita cakap, minyak brake ni sampai 2 tahun saja boleh pakai. Sebab minyak brake ni kalau dalam selama kita pakai lebih 2 tahun ke, minyak ni walaupun putih ke, walaupun kotor sikit pun, kita dah kena tukar. 2 tahun mesti wajib kena tukar. Sebab dia akan menyerap lemapan udara. Walaupun kita tutup sekalipun, ketat kita tutup sekalipun, dia akan menyerap juga lemapan udara. Sebab bahan-bahan dalam minyak brake tu, sistem minyak brake tu, dia ada mengandungi gulling coil. Gulling coil itu dia akan menyerap sendiri lemapan udara. Dan selama 2 tahun dia akan ada 13% air dalam minyak brake. Tu kalau kereta korang dah lebih 2 tahun, seeloknya tukarlah minyak brake tu. Kalau dah lebih 2 tahun, agak-agak dah rasa minyak brake ni 2 tahun lebih dah ni, 3 tahun ke, baik tukarlah. Takut jadi benda lain. Kalau tak nak terjadinya macam ni, brake jam, brake bocor, sampai berkarat macam ni, seeloknya korang tukarlah minyak brake dan cek sekali.
sistem brake korang. Sebab brake sistem utama untuk nyawa kita. Walaupun kereta tak laju sekalipun, brake paling utama. Harap korang boleh ambil manfaat dengan video yang saya buat. Ilmu yang tak seberapa, harap korang boleh ambil perhatian, boleh tengok dan boleh cek kereta korang sendiri. Kalau korang pakai kereta tak pernah servis brake ke, ataupun beli kereta second hand ke, seeloknya pergilah kedai bengkel, main mana-mana, cek brake korang. Sebab brake paling utama. Okey, harap korang boleh faham dengan ilmu saya cerita tadi. Ilmu yang serba kekurangan, ilmu yang tak seberapa tu, ada sedikit ilmu kita kongsi kepada korang. Alhamdulillah, hari ni hari Sabtu, kereta daripada pagi adalah kereta. Ni tengah hari pun ada. Pada pagi tadi buat lori sekejap. Ni ada sebiji lagi kereta kita nak settle. Harap korang boleh like dan share saya punya live, dan boleh tengok dalam saya punya Facebook Encik Zul, ataupun saya punya page Ju Motorsport. Kepada korang yang nak cek masalah kenderaan masing-masing, ataupun nak bertanyakan pasal kenderaan korang, boleh je WhatsApp dekat saya. Dekat saya punya page Ju Motorsport dah ada nombor saya, ataupun saya punya Facebook Encik Zul ada juga nombor saya. Okey, sampai situ saja saya boleh ceritakan kepada korang pasal sistem brake kereta korang. Okey, harap korang boleh faham, dan terima kasih kepada yang like, terima kasih kepada yang kongsi dan share. Tanpa korang tak adanya saya. Okey, saya nak ciao dulu sebab nak sambung buat kerja lagi. Harap korang boleh tengok saya punya live. Okey, saya ciao dulu sebab saya nak sambung buat kerja lagi. Okey, Assalamualaikum.